أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم آمين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam Masjid Al-Bushra Pekan Merbuk yang mempengerusikan majlis kita pada malam ini, pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para penyumbang yang sentiasa menyumbang dan mengimarahkan rumah Allah, mudah-mudahan Allah membalas segala jasa baik yang kita baktikan kepada Allah dengan keampunan, kerahmatan yang berkekalan di alam baqa satu hari nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di fasa yang kedua di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan kita berada di fasa yang keempat pandemik yang sedang berlaku dalam negara kita. Hari ni Kedah 90 lebih. Tak apa nak buat lagu mana, benda nak berjangkit. Yang penting kita terus beribadat kepada Allah. Jangan duk tunggu sampai tak mau buat ibadat. Nabi waktu duduk di akhir bulan Sya'ban, Nabi panggil sahabat-sahabat, Nabi naik atas mimbar hujung bulan Sya'ban. Nabi kata, ayyuhan nas. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi naik atas mimbar, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim, wahai manusia, telah mai dekat kamu semua ni satu bulan yang sangat besar, sangat agung, sangat hebat. Ini Nabi apa? Hujung Sya'ban. Sunnah tuan-tuan, Nabi buat. Tapi tak peraya masjid kita tak boleh buat. Tu imam dia bawa bini dia pergi pakai gelang. Nak buat macam mana? Kita duk kalut nak main buat pengumuman di masjid, dia kalut pakai gelang. Nabi kata apa? Syahrun mubarak, bulan yang mai kat kamu ni bulan yang azim, yang sangat agung. Syahrun mubarak, bulan yang Allah berkati. Bulan yang Allah berkati. Apa makna berkat? Maknanya Allah tambah kebaikan kepada kita. Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan kita. Duit ada sebulan 1,000 ya tuan-tuan, tapi dengan berkat 1,000 tadi ni, bumbung rumah kita kalau hujan tak bocor. Tak bocor. Laki kerja dapat sebulan 1,000, bini jual goreng pisang tepi jalan, bolehlah 600, 700 sebulan. Bulan puasa ni tinggi sikit, dapatlah dalam 1,200, 1,400 bersih sebulan. Jadilah. Tapi bila hujan lebat, rumah dia tak bocor. Pasal apa? Berkat. Orang lain duk ulang hospital, duk ulang balik sakit lah apa semua, dia sihat. Sampai dia kata, aku kalau lengah-lengah sapu minyak angin lega, hang tak apa, aku kena makan ubat, kadang nak kena pergi mengurut, nak kena apa, baru ni berkat ni Allah bagi dalam bentuk yang tak sama. Jadi bulan ni bulan berkat, ziyadatul khair, Allah tambah kebaikan. Itu muslimat sanggup mai ramai-ramai malam ni nak semayang, main sunat ya, tapi kalau nak mai pasal apa? Pasal tak ada pada bulan lain. Semayang sampai kat belakang punya semangat. Saya terpa pidah tang tu, tak bunyi hak orang tepi, Allahu Akbar, hui maklum
Ha? No, kita duk ingat jantan semua tu, kita pindah tu, tetap bunyi Sami Allahu liman hamidah. Maklum faham ni, saya pernah tengok depan ni mayang tak mana ada 7-8 orang. Oh semangat pasal penuh mayang tang tu. Saya tak boleh mayang belah belakang tu, geram tengok ikan. So, saya takut dengan ayak-ayak tu aku buang ikan tu aku bawa balik. Belah baziak duk biar saja ikan besar bagi orang teliung. Dosa tu Imam. Aku pun silap tak main masa dia pakai gelang tu ni. Tak boleh pakat dengan Tok Bilal apa semua kita buat kok puasa. Sedap ke? Bila nak pakai pula? Semangat ni nak main semayang tarawih. Tarawih ni pakat kalut. Buka-buka puasa ni dah apa? Kah. Malam ni tarawih. Malam ni nak pergi tengok Tok Imam. Awak 10 hari kuarantin. Kurui. Dia pun tengok gambar. Main-main tengok Tengok dalam gambar tadi dalam Facebook tu macam ada rak Quran kat depan. Bila dia berdiri tu dengan rak-rak tak nampak. Besar lagi dia daripada rak Quran. Maklum kata cair tak berubah. Yang aku kena kurung kuih dia besar. Contoh tuan-tuan. Tu Imam mana tak tahu. Berlumba-lumba nak dapatkan keberkatan di bulan Ramadan. Nampak? Bersungguh-sungguh ni nak mai jumpa Ramadan ni kenapa? Bulan ni bulan berkat. Dan Nabi kata syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan ni ada satu malam yang Nabi kata lebih baik daripada 1000 bulan. Dia ada pada 10 malam yang terakhir. Dia ada pada malam-malam ganjil di hujung-hujung Ramadan. Nabi kata taharrau lailatul qadar. Nabi kata hampa kena buru, hampa kena cari. Ni orang nak cari kijang, nak cari rusa dalam hutan, dia bukan boleh bawa senapang terung. Balas papan orang lempak tepi jalan tu, gaji, beli getah terbih, lepas tu bawa getah kelin tu, ikat, cari terung cewing, masuk dalam hutan, sambil duk berjalan, duk menyanyi. Mana boleh? Dia kena cari senapang. Nak dapat senapang kena dapat lesen. Nak dapat lesen ada cara-cara dia, ada ujian dia, ada prosedur dia. Bila dah dapat senapang nak beli harga ribu-ribu. Dah dapat pula bukan boleh buru ikut suka. Dah kalau boleh buru pula kena naik dua atas pokok, senyap-senyap, tinggi pokok, panjat sampai tangga masjid tak sampai. Mayang tepi tangga tak ada nak masuk dalam. Penat. Nak tak boleh nak pergi penat. Baru 3 anak tangga. Pokok dia panjat naik di atas tu. Duduk di atas, keras ke tu. 3 jam, 4 jam. Kencing tak boleh, berak tak boleh, belahak tak boleh, menyembang tak boleh, tengok NZ tak boleh, keras dia orang tu. Bini panggil balik, turun. Tu ya. Sik baik tempat yang pergi menembak tu tak ada line. Kalau ada line, bini hantar emoji je. Tinggal balik. Abang kau hampa tembak aku balik dulu. Nak dapat Lailatul Qadar, Nabi kata taharrau, kena buru. Orang nak buru ni dia kena buat persediaan, kena buat, orang kampung saya panggil apa? Preparation. Kemah. Yang orang kampung aku lekeh sangat. Buat satu persediaan yang rapi. Aku nak baca Quran hari apa, berapa muka surat, dah ada jadual. Sebelum masuk Ramadan dah ada dah. Target nak dapat Al-Qadar yang Allah janjikan itu. Apa yang aku nak buat? Bukan pakai malam ni kita try buat kemulan. Bukan boleh main try. Dia kena pergi tengok dah tang mana ni nak dapat Lailatul Qadar ni. Cara nak dapat tu Nabi kata kena buru. Kalau pakcik yang hadir malam ni, ayah-ayah yang hadir malam ni umur dah 60 tahun belum dapat Lailatul Qadar, rugi. Bila lagi nak cari? Kalau dah 60 tahun tak jumpa lagi Lailatul Qadar, payah. Ulama kata tanda dapat Lailatul Qadar selepas daripada Ramadan, amalan kita macam Ramadan, bahkan lebih. Tanda Allah bagi berkat di bulan Ramadan, lepas Ramadan buat lagi, lepas Ramadan buat lagi. Kalau tarawih boleh buat 20, boleh buat sampai 23, boleh bangun tahajud, boleh bangun tunggu waktu subuh.
Dulu kalau dengar orang azan, ish, awal-awal ingat azan lah. Rasa nak lena lagi. Lah ni rasa nak bangun tunggu subuh. Kalau boleh azan lewat lagi, aku nak makan. Dia tunggu pula azan. Dulu azan duk keluar dah. Sebab apa? Ni bulan berkat. Habis Ramadan, kalau balik pada asal, mana tak berkat. Alhamdulillah tak kena pergi esok, mayang. Ke-7 pun semayang. Alhamdulillah tak kena pergi tarawih, fardu pun dah tak pergi. Dah tak kena puasa dah. Habis tak jaga mata, tak jaga telinga, kan? Masa dekat-dekat nak Ramadan tu, bukan main dia menyanyi. Orang yang suka Ramadan ni, dia akan menyanyi, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Ni orang yang suka Ramadan. Yang tak suka Ramadan, dia kata apa? Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba kena puasa dah. Rasa macam tak puasa lagi, tiba-tiba kena puasa. Orang yang seronok dengan Ramadan, dia akan sebut marhaban ya Ramadan. Karena Ramadan ni ada 1001 macam kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan yang Allah bagi? Pertama, dalam Ramadan ni Allah tutup pintu neraka. Tak usah duk gagah, tak usah duk buat terbang, tak usah duk kacang lagi duk buka pintu neraka ni. Tuhan tutup molek dah. Allah tutup rapat dah pintu neraka ni. Jangan buat dosa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ni meniaga bazar Ramadan, pakat jaga SOP, pakai mah tulis nama. Hampa sedar tak muslimat ni? Malaikat duk tulis ni muslimat pi bazar Ramadan. Tudung jarang, nampak tengkok. Tengkok kalau lawa tak apa, macam batu dekat tupah hak terendam 40 tahun tu. Berlumut dari atas sampai bawah. Pakai baju ketat, pakai seluar ketat, pakai baju lengan pendek, tunjuk siku kat orang, tunjuk lengan dekat orang. Puasa ke tak ni maklum? Puasa ustaz. Puasa tu makna apa? Apa takrif puasa? Menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebab tu Nabi kata, ramai umat aku, kam min saimin laisa lahu min siyamih illa al-ju'a wal 'atash. Nabi kata, berapa ramai umat aku yang depa ni, Nabi kata kalau puasa bagus ya, jaga makan dari pagi sampai maghrib, tak makan tak minum, tapi tak dapat pahala apa. Depa dapat lapar, dapat dahaga saja. Sebab barangkali tak semayang, barangkali tak jaga mata, barangkali tak jaga telinga, barangkali tak jaga hati. Ini yang kita bimbang. Bulan ni bulan Allah tutup pintu neraka. Kedua, Allah belenggu syaitan daripada ganggu kita. Jadi kalau malas main semayang juga, maknanya dia dah jadi syaitan. Syaitan kata tak payah pi dah kat dia. Pasal apa? Dia dah jadi syaitan. Bos dia kata apa? Good job bro. Hang bagus, aku baru hantar hang pi kat dia ya. Hang boleh gagalkan dia, hang boleh ganggu dia sampai dia tak boleh main ke masjid. Ramadan tak berasa nak pergi masjid. Yang dia duk fikir, macam mana nak balik kampung, nak raya ni, pasal tak boleh rentah negeri. Ada yang beli periuk, dia nak turun kat sungai depan balai polis Merebuk tu, dia nak belayak tu. Tapi kalau Tok Imam naik pakai lekat tambah tu ya, kurih tak apa, fikir nak balik kok mana. Kalau aku nak balik Penang, kok mana aku nak rentah. Kalau aku berenang malam-malam macam mana? Dia pi dekat kota Kuala Muda tu berenang macam mana? Anak aku nak buat macam mana? Sumbat bawah lori ke bola bonek. Dia duk fikir satu. Sabar tak apa. Satu, memang semua orang rindu keluarga betul. Tapi ada benda besar dalam Ramadan yang kita nak fokus dulu. Apa dia tuan-tuan? Kita nak cari Allah tulis nama kita sebagai orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Boleh balik, Alhamdulillah. Tak boleh balik pun Alhamdulillah. Yang lebih besar, mak kita, ayah kita, keluarga kita dapat keampunan di bulan Ramadan. Setan dah tak ganggu kita. Lawan nafsu kita. Duk tunggu balik. Ni dia buka puasa, semua benda dia tunjuk. Semua benda dia tunjuk. Saya tak pi lagi lah bazar Ramadan ni, tak pi lagi. Pasal di masjid hari-hari buat semalam
buka puasa di Selangor, bagi nasi tu sampai 4 pun tak nak makan. Dekat-dekat sok mai hantar pula nasi lemak ayam berempah, jenuh makan. Yang petang hantar ni Allah rezeki murah betul. Orang bak kalau derma ni cukup mau, dahsyat orang Melayu kita ni. Kalau bak derma Ramadan ni sakat. Tu mahal Quran tu dengan kotak-kotak tu. Bak derma Quran ni memang semangat. Bak suruh baca menggeliat dia balik tu. Saya ni malam ni tak apa nak boleh saya. Kalau untuk imam nak duit saya boleh bagi duit laju bak derma Quran nombor 1. Ni haji nak pergi umrah, nak pergi haji kata ni, insya-Allah ni bawa duit saya 100 beli Quran wakaf dalam masjid. Hak dua ada pun tak larat baca, hang nak wakaf lagi. Bukan tak bagus wakaf tu, bagus. Yang tak bagus kita wakaf saja tapi kita tak baca untuk diri kita. Yang ketiga, bulan ni Allah buka pintu syurga. Makna Allah buka pintu syurga ni mudah nak dapat keampunan Allah, peluang nak masuk syurga. Pak Long, Mak Long, tahu dah syurga ni punya hebat. Dalam syurga ada dapat isteri. Tak mau? Lawa. Dapat bidadari pula. Lawa bukan macam Mak Long ada rumah. Lawa betul. Tak sungguh bukan saya mohong. Mau ke tak mau? Nak tanya Pak Long mau ke tak mau? Mau. Oi semangat. Mau. Masuk dalam syurga pak cik muda balik macam saya. Mau. Segak dah orang muda. Segak. Mesti pak cik tengok saya teringin nak muda balik. Boleh nak jadi muda balik. Bila mati masuk syurga jadi muda balik. Ni makcik-makcik gigi tak ada, hak larat jalan, masuk syurga gigi penuh balik. Lah ni baca Quran kalau mengaji ustazah suruh duduk jauh. Nak hang duduk jauh. Makcik je tak apa, ni gigi duduk atas paha ustazah. Ustazah duduk jauh. Nak hang baca jauh lagi. Walau gigi duduk atas. Ustazah nak pegang tak kamu hang ambil. Hang ambil, hang pergi basuh, hang duduk jauh. Oh minta maaf Ustazah, tadi buka-buka puasa tadi tak ada ambuh poliden, main pakai terus, longgak sikit nak tadarus tadi. Maka di akhirat bila masuk syurga Allah ganti balik. Hak kita tua ni jadi muda balik. Bila nak dapat syurga ni? Kiamat lah. Sabar Ustaz. Kena buat amal ibadat. Kerana apa? Ada orang dia merebut umur dia 40 tahun dah, mati dah. Tapi dia telah ditanam tepi masjid ni barangkali dah 60 tahun. Boleh jadi ada orang dia merebut ni yang dah mati, umur dia masa meninggal dunia 45 tahun, tapi lah ni dia duduk dalam kubur barangkali dah 120 tahun. Mana dalam kubur lagi lama daripada dia hidup atas dunia. Tak bangkit akhirat lagi, duduk dalam kubur ni. Katalah kiamat lagi 300 tahun. Wih lama. Kita bukan tahu kiamat 10 tahun akan datang ke, 300 tahun akan datang ke, 400 tahun akan datang ke, wallahu alam. Bayangkan kiamat itu 300 tahun lagi. Berapa lama adik-beradik kita duduk dalam kubur? Hidup dia merebut 40 tahun ya. Buat jahat 40 tahun. Duduk dalam kubur ratus-ratus tahun. Tak balik pergi akhirat lagi. Baru duduk dalam kubur. Tak balik ke alam yaumul mahsyar. Baru duduk di alam barzakh. Lama. Yang nak tolong kita dalam kubur semayang. Yang nak tolong kita dalam kubur Quran. Maka ni bulan Ramadan Allah buka pintu syurga. Yang keempat, kelebihan bulan Ramadan ni, siapa yang buat umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti menunaikan haji. Yang ni kita tak boleh pi tahun ni. Harap-harap ke depan ni kita boleh pi insya-Allah. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita habis duit banyak pi umrah, betul? Kenapa kita habis duit banyak? Karena kita nak dapat redha Allah. Pasal apa kita pula nak dapat redha Allah? Pasal kelebihan mayang di Masjidil Haram dengan Masjid Nabi tak sama pahala dia. Semayang dia merebut 1 rakaat dapat 1 waktu dapat 27 pahala jamaah. Tapi sembahyang dalam Masjidil Haram 100,000. 100,000 artinya kita
Kalau sembahyang zuhur 1000 satu waktu, kita nak dapat 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda, kita kena hidup 100,000 hari. Kalau umur kita 60 tahun, tolak 15 tahun, akhir balik tinggal 45 tahun kali dengan 365 hari, baru 16-17,000 kan. Kalau semayang penuh baru 18,000. Satu waktu baru 18,000 waktu. Satu waktu fardu subuh, kalau semayang berjamaah tak pernah tinggal daripada akil baligh sampai dia mati umur 60, baru 17,000 waktu. Tapi dengan pi ke Mekah, satu waktu Allah ganda 100,000 kali ganda. Kelebihan solat di Masjidil Haram tu besar pahala dia, 100,000 kali ganda. Kalau kata semayang lima waktu dah dapat 500,000 kali ganda yang Allah bagi pada kita. Gandaan-gandaan tu kita tengok di akhirat apa Allah nak bagi kat kita. Duit habis, penat, tinggal keluarga. Tak? Duduk Mekah 10 hari, dapat 5 juta. 5 juta waktu. Balik pakai merabuk, tak pergi semayang 6 bulan. Orang tanya, awak tapi memang relax bro, aku pergi semayang sana 10 hari, hang tahu 10 hari kali dengan Nabi Habang tu 100,000 kali ganda. Takat 6 bulan 30 kali 5 waktu, tak ada apa, sikit lah. Tuhan nak tolak aku tak semayang tu, aku berlambak lagi semayang di Mekah. Nampak? Dia duk main kaki, dia duk main kira-kira dengan Allah. Ada orang macam ni. Tuan-tuan habis duit sikit tak apa, pergi Mekah, pergi haji. Pasal apa? Fadilat dia besar. Fadilat dia besar. Yang kelima, dalam bulan Ramadan ni ada solat tarawih. Buat walau sunat. Walau sunat. Jangan duk kira kalut nak perhabis. Ni kalut nak perhabis. Jangan kalut nak perhabis. Ni tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Ni dah. Angkat takbir tu, habis waladhalin amin. Wala in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun. Allahu akbar. Kita hak belakang baru a'udzu. Saya pak jubah imam tu baru tahu. Kalut Nabi mana? Dah lah ambil agak-agak orang habis surah Fatihah, sampai kita pun tak dan kalui. Nak pergi mana tak tahu. Bini telefon rokok handset tak bawah, bini call. Nama bini tu kata nama bini dia tulis Bukit Aman. Nak cari pasal Bukit Aman, kau telefon ni bukan kes biasa-biasa ni. Kalau tulis Balai Merebuk tak apa lagi, ni Bukit Aman. Bahaya ni. Bukan takat tidur luar, kena kawat. Takat suruh tidur luar tak apa, kena kawat. Sapu sampah, kutip baju, lap cermin. Orang duduk lena, kena duduk kawat keliling rumah tengah-tengah malam. Tu yang laju. Jangan laju sangat. Siapa jadi imam jangan laju sangat, jangan panjang sangat. Takut orang belakang lenguh, dia marah tu imam. Lenguh duduk tarawih duduk. Jangan duduk majid ni cepat. Majid ni best. Majid ni cepat. Majid ni aku mayang 4 lepas tu kopi kat belayak dia, beli ayak dalam TS dia tu, duduk kat dalam tu, orang-orang tu syok. Akhirnya tarawih yang kita buat ni jadi tak ada pahala sangat. Pasal apa? Kita duk kalut nak perhabis. Ada pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, buat bagi lama lagi kan, buat lagi panjang lagi. Contoh ni kalut Nabi mana tau, Fatihah pun kerat sampai tak ada kerat langsung. 7 ayat tu tak ada, dia perapat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita hak belakang ni penat daripada dia lagi. Kalut sungguh. Ada macam tu. Baca ayat sampai tak ada kita ni. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allahu akbar. Tok bila belakang baru iyyaka na'budu. Tutup imam rukuk. Bodoh tu imam ni. Nak marah tu imam. Sultan cok nanti ingat jalan-jalan orang. Nak marah. Nak sepak lagi naik atas Quran tu dah berwakah relai pula lagi. Baik.
Contoh sembahyang jangan kalut sangat. Pasal apa? Tarawih ni ada bulan Ramadan. Belum tentu dan pasti saya atau tuan-tuan boleh jumpa lagi tarawih pada tahun hadapan. Kedah ni hati-hati. Tengok Kelantan dah tak boleh dah tarawih. Kan? Kita harap di Kedah ni kes menurun, walau kluster makin meninggi, makin banyak. Kita harap jangkitan itu makin menurun, masjid dibuka. Kalau masjid ditutup, pasaraya juga tutup. Biar kita mampu ramai-ramai senang. Boleh tak tu? Tak usah makan, tak usah. Dah di batas semayang boleh buat. Di rumah, kedai kau tak buka. Ni yang jadi pertikaian ni. Rakyat bukan marah sangat pasal SOP tu. Rakyat marah pasal bila ada orang tertentu buat salah tak dikenakan tindakan. Ada yang buat sikit-sikit kena. Hak tu depa duk bunyi dalam Facebook tu. Malas nak layan. Kita buat aja kita nak komplain sangat pun habis pahala kita lantak pergi ke hampa. Hampa buat betul ada pahala. Hampa mohong, hampa tak kena di akhirat Allah akan balas. Siapa jadi pemimpin, siapa jadi pihak berkuasa, dia kena adil. Kalau dia tidak adil, nanti Tuhan akan tanya dia di akhirat. Faham? Sembang buat SOP kita pun pening. SOP tu sendiri pun semua orang pening. Dan law ni kita ni tuan-tuan duduk di bulan SOP. Apa dia? Bulan semua orang puasa. Jadi tak usah duk balas apa. Sekarang dia tukar SOP tu jadi semua orang pelang mampu. Kerja nak maki orang. Kita duduk dalam bulan puasa, kita buat takat mana mampu. Kita doa lah, kita kawal diri kita dengan izin Allah, penyakit tu tak mai ke kita. Walau Covid tak kena kat kita, tapi ada penyakit yang dah mai kat kita. Apa dia? Penyakit buta huruf, tak erti baca Quran. Ni lagi bahaya pada Covid. Covid 7 hari 8 hari boleh balik. Alhamdulillah lega, pakai gelang. Pakai gelang. 4 hari ya, 4 hari 5 hari ya, potong. Tak ada nak potong ni, dia main kata menu potong gelang. Potong gelang sihat. Tapi kalau buta Quran 10 hari tak jadi. 10 bulan tak keluar lagi. Jangan main kalau buta Quran ni. Yang kedua penyakit malas baca Quran. Boleh baca Quran, malas nak baca Quran. Bangun pagi-pagi, mata dia tengok handset dulu, bukan melihat kalam Allah. Bangun pagi-pagi dia tengok dulu komen-komen Facebook dia. Apa yang kawan-kawan dia kata kat dia. Dia tak melihat ayat-ayat yang Allah tegur dia, yang Allah nasihat dia. Yang ni kena ambil berat. Bangun pagi, jangan duk kira nak makan lah nak apa lagi. Fikir dulu nak sedekah apa. Muslimat tu nak tambah cermin kan luar tu. Nak tambah cermin. Ubat frame. Okey kan muslimat? Kalau tak okey saya nak suruh pergi mayang luar dekat kubur tu. Sebab memang ikut batu nisan tu dia lagi elok SOP, tak ada siapa-siapa langgar. Muslimat balik sekali. Tengok gelang mah, tengok rantai, tengok subang. Nak buat apa benda ni? Aku pakai pun aku dah tua. Anak-anak pun dah makin semua kahwin dah. Depa pada gelang ni apa semua dah. Mati pun sekali duk jadi payah ke apa. Aku pun tak biasa derma besar-besar. Dah biasa bos RM1, RM2, RM5. Orang nak pergi haji, kita gulung-gulung dengan kertas macam banyak, padahal duit RM1 ada 4 keping. Pesan nak kau tu buka di Mekah lah. Hanya buka kat sini, balut dengan selotip tu. Duit RM4 dia gulung-gulung, dia balut dengan kertas, dia selotip. Kita nak buka tak boleh. Dia kata ustaz buka di Mekah. Kita pun buka-buka di Mekah RM4 nak maki tak boleh lah pasal duduk tanah haram. Kalau buka tahun ni awal kita maki tak. Dia pandai dia suruh buka di sana. Maklum balik saya tengok gelang tu ada, cincin tu ada, subang tu ada, rantai tu ada. Nak buat apa ni bulan Ramadan ni? Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Nabi kata sebaik-baik sedekah bulan Ramadan. Apa yang kami nak sedekah malam ni, bulan ni? Muslimat kena fikir. Bangun pagi esok sebelum waktu sahur, malaikat akan dihantar oleh Allah 2 orang malaikat.
Malaikat yang pertama dia akan doa, ya Allah, gantikan balik rezeki yang orang ni sumbang pada jalan Engkau. Seorang lagi malaikat doa, ya Allah, Engkau binasakan harta orang yang kedekut ni. Tiap-tiap hari malaikat akan turun mai kat kita doa, cuma kita tak dengar. Makcik ambil satu tabung, makcik bubuh dalam bekas tu, niat, ya Allah, sebelum waktu sahur ni, ya Allah, waktu yang berkat ni, saya wakafkan barang-barang kemas saya ni untuk pembinaan tempat solat muslimat di Masjid Al-Bushra. Merebut kerana Engkau, ya Allah. Buh dalam tabung tu, simpan. Lagi mai tarawih, bagi. Niat sedekah pagi. Esok hari Jumaat, ambil fadilat. Kalau boleh malam ni sebelum tidur, takut tidur mati Farid boleh kat laki pula. Pak Long, kalau kata bini mati, ada orang rumah lagi? Ada. Tak apa nak hangguk tu pasal Mak Long tu. Oh, patut tak apa nak hangguk. Duduk belah ni sikit nak tanya senang. Oh, tak patut tak apa nak jawab. Tanya dalam syurga mau tak bini lawa. Tak apa nak hangguk. Sampai dalam syurga takut bini, teruklah Pak Long ni tu. Jangan. Orang putih kata come on Pak Long. Pak Long kemai duduk. Ni cerita. Kalau Pak Long dapat harta emas banyak tu, Mak Long tinggal tu, Pak Long nak nikah lain tak? Tak mau nikah lain? Sagi habaq lain kata imam. Tu kalau diam tu dia tu. Rugi tu. Pakai gelang emas banyak-banyak, mati tak masuk kubur. Muslimat balik malam ni ramai, seorang satu gelang. Bertuahlah muslimat yang duit gelang dia dijadikan dinding masjid, dia berada dalam kubur, pahala berterusan. Orang yang mati, Nabi kata semua terputus segala amalan dia kecuali 3. Salah satunya sadaqatin jariyah, sedekah yang berjalan pahalanya sampai kiamat. Dia buat dinding masjid dengan duit dia. Muslimat ambil peluang ni Ramadan ni. Ambil kat orang lain lah, saya sayang gelang ni Ustaz kata pilih hadiah apa pun, saya takkan bagi gelang saya. Tak apalah, nak buat macam mana. Tapi ingat orang yang bagi besok setuju tak? Tuan-tuan setuju tak kalau orang rumah kita sedekah barang emas dekat masjid kita malam ni? Setuju tak? Kuat sikit, setuju tak? Tak. Yang setuju kuat ni Tok Bilal bini mai tak? Dia bini dia tak mai, lepas tu dia duduk berderah kat bini orang. Hak mana ada bini senyap, tak pandai nak kata. Kita boleh tahu hak jawab derah tu semua bini tak mai. Kalau hak jenis senyap, tanya apa nak nikah lain nak dalam syurga esok Allah bagi misteri 2-3 orang. Bini mai. Dalam kereta ada senapang, di rumah ada bom, tapi kes dalam masjid bini tu besar pada bom lagi. No, lepas mati akhirat pun takut bini lagi. Memang penakut betul ya. Ibu-ibu cakap banyak tak mau, dinding tu duit kita, duit muslimat. Besok kita buh ruang solat tu, kita bubuh nama satu tokoh yang hebat, isteri Nabi ke, kita buh nama situ. Ruang solat apa kita bubuh nama muslimat. Supaya bila orang masuk, orang tengok nama isteri Nabi, Masya Allah, Sayyidah Khadijah ke, Sayyidah Ummu Salamah ke, Sayyidah Hafsah ke, isteri-isteri Nabi ni pemurah belaka. Baik, dalam bulan ni juga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Bulan ni juga Allah jadikan bulan keampunan. Bulan ni juga Allah jadikan kita dibebaskan daripada api neraka. Tuan-tuan, hadis yang awal-awal saya baca tadi, waktu Nabi naik atas mimbar, Nabi kata ni bulan yang azim, bulan yang berkat, bulan ada Lailatul Qadar, awalnya rahmat, pertengahannya keampunan. Ni malam keampunan. Ada satu hari Nabi SAW menyertai satu peperangan, nama dia Perang Ahzab. Perang Ahzab ni perang parti-parti, kumpulan-kumpulan. Hizb satu parti, Ahzab kumpulan-kumpulan, puak-puak yang berpakat untuk bunuh Nabi dan para sahabat. Mereka mai daripada Mekah, mereka pakat dengan orang dalam Mekah, mereka nak bunuh Nabi dalam perang Ahzab ataupun perang Khandaq, perang korek parit tu. Perang tu dikenali dengan Ghazwatul Ahzab ataupun Ghazwatul Khandaq. Ringkas cerita, dalam peperangan ni ada puak Yahudi nama dia Bani Quraidah.
Bani Quraidah ni tuan-tuan, dia khianat Nabi SAW. Waktu Nabi sampai di kota Madinah, Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi, berbagai puak, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi buat perjanjian dengan orang Islam, Aus, Khazrajnya, Muhajirinya, Ansarnya yang ada dalam kota Madinah. Buat perjanjian dengan orang kafir, orang Islam yang ada dalam kota Madinah. Semua berjanji jika apa-apa yang berlaku, mereka akan pertahankan Nabi SAW. Kita takkan sokong orang luar, negara luar menyerang negara kita. Kita akan pertahankan negara kita. Tapi bila mereka dengar orang kafir nak main bunuh Nabi, puak-puak Yahudi Bani Quraidah ni, mereka belot. Mereka nak lawan Nabi SAW. Malaikat Jibril main habaq dekat Nabi, pergi cerita dekat Nabi SAW, suruh Nabi pi pula perang. Habis saja perang di Khandaq, dekat antara Uhud dengan kota Madinah, tengah-tengah tu, dekat dengan kota Madinah. Malaikat kata dekat Nabi, pi pula kampung Bani Quraidah. Nabi pesan dekat sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang di kalangan kamu yang solat asar melainkan di kampung Yahudi Bani Quraidah. Jadi dalam perjalanan masuk waktu asar, ada yang semayang, ada tak semayang. Sebab Nabi kata semayang kat sana. Dia kata kalau semayang sana dah masuk maghrib. Semayang lu tak ni? Aku pegang dengan Nabi abang, semayang di Bani Quraidah. Dia kata seorang lagi kata, kalau Nabi tahu, Nabi akan suruh kita semayang dulu pasal waktu dah masuk. Nak semayang, aku tak mau semayang. Bila sampai di di kampung Bani Quraidah, dia cerita kat Nabi, kami semayang asar lepas maghrib, kami semayang asar lepas asar. Hak mana betul? Nabi senyum. Nabi kata, dua-dua betul. Hak tadi semayang pasal masuk waktu, yang ni tak semayang pasal aku yang suruh dia semayang di Bani Quraidah pun betul. Hadis ni lah ulama kata khilaf di kalangan umat berlaku, timbul 4 mazhab. Khilaf ni berdasarkan hadis Nabi SAW, cerita banyak. Jadi bila Nabi kepung Bani Quraidah 25 hari, kepung, tak ada ubat, tak ada makanan, tak ada apa, sampai depa ni kelaparan, kebuluran 25 hari. Hampa biadab dengan kerajaan aku kepung hampa. Ni Nabi. Memang Nabi rahmatan lil alamin, betul, Nabi rahmat kepada sekalian alam. Tapi kalau orang khianat Nabi, Nabi tak layan. Nabi ke depan ajak sahabat-sahabat, kita kepung kampung mereka ni kerana mereka biadab dan langgar perjanjian perlembagaan negara kita. Kita jangan bagi muka dekat orang yang langgar perjanjian dengan kerajaan kita. Ni Nabi SAW. Dengan orang kafir, kalau langgar perjanjian, Nabi kerah. Ni Nabi. Kalau orang kafir baik dengan Nabi, duduk elok-elok dengan Nabi, Nabi tak kacau dia. Faham? Bila sampai dekat Bani Quraidah, kepung. Bani Quraidah kata apa? Kalau macam tu, kami nak buat perbincangan, hantar wakil main seorang. Mereka nak keluar tak boleh. Maka mereka minta dekat Nabi satu orang, iaitu sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ni antara orang yang dia ni tuan-tuan, Abu Lubabah ni dia antara orang yang ada hubungan baik dengan Bani Quraidah, duk berniaga lah apa semua dulu. Jadi dia tamailah Abu Lubabah. Abu Lubabah adalah orang yang terlibat dalam Bai'atul Aqabah yang kedua di kota Makkah. Waktu orang Madinah mai jumpa Nabi Bai'ah Aqabah yang pertama, Bai'ah Aqabah yang kedua, Abu Lubabah pi. Dia antara orang terawal masuk Islam. Abu Lubabah ni bila Nabi hantar wakil dia, okey, hang pergi bincang dengan depa. Dia masuk DP habaq dekat Yahudi, hampa kena akur dengan perintah hukuman yang dikeluarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Hampa kena ikut. Hampa kena ikut perintah yang dikeluarkan oleh Nabi kami. Yahudi pun kata, bila dah tengok kata orang pun, Yahudi ni pandai tuan-tuan. Yahudi ni bangsa yang pandai, cerdik. Akal dia pun tak belit. Jadi perempuan-perempuan dia teriak. Jadi Abu Lubabah ni bila dia tengok bakat duk teriak tu macam kesian.
Siannya ada budak kecil, orang tua-tua kena kepung macam ni, dia main benda kesian. Waktu itulah depa tanya dia, kalau kami serah diri dekat Muhammad, Nabi cari tahu orang yang khianat dah, kami dihukum apa? Kalau kami serah diri, kami mengaku kami silap, kami lawan kerajaan Muhammad, kami patah balik, apa hukuman yang Muhammad nak kenakan kepada kami? Abu Lubabah tak kata apa pun tuan-tuan, cuma dia buat isyarat macam ni. Dia buat isyarat macam ni. Bila dia buat isyarat macam ni, dia telah bocor rahsia Nabi SAW. Apa isyarat ni? Ada maklum tak nampak? Ni dia buat kat tengkok ni, dia tarik kau ni. Isyarat bunuh, sembelih. Bila dia keluar daripada kaum tu, depa pun marah dekat dia. Depa halau dia keluar. Kalau hamai nak bincang, nak habaq kalau ni, hang keluar, kami tak mau. Dia keluar. Dia keluar dalam keadaan dia sedih. Aku dah mendahului Rasulullah SAW. Kita kadang kalut lebih pada Tok Imam. Tok Imam tak sejugi, kita kalut lah. Imam ni pengerusi. Dia muda ke, dia tua ke, dia telinga pekak ke, dia tak nampak ke, dia ketua kita. Cerita kat dia dulu, dia nak habaq apa. Kalau dia habaq tu kita tak kenal, kita mesyuarat dengan dia, kan, supaya keputusan itu tidak mendahului dia. Suami kita miskin ke tak miskin ke, jangan mendahului suami dalam apa-apa pun. Minta pandangan dia. Ni tak ada apa, baru dapat WhatsApp lah, sebab terus. Dapat apa sikit, sebab terus. Dapat apa sikit, sebab terus. Tiba-tiba mesej balik, minta maaf yang tadi tu salah, padam balik. Nah, habis dia sebab mata, lepas tu dia kata tak betul. Abu Lubabah balik rumah dia, dia ambil rantai besi, dia ikat tangan dia dekat tiang. Ni dinding rumah Nabi, ada satu tiang, nama dia tiang As-Sarir, tempat Nabi letak katil, beranda. Nabi duduk rehat, Nabi duduk zikir, Nabi duduk munajat, Nabi duduk atas beranda ni, nama dia tiang As-Sarir, ditulis sampai hari ni. Sebelah tiang As-Sarir ni kira mihrab Nabi, dia di ujung belah kiri dekat dengan makam Nabi. Tiang yang kedua dia ada tulis tiang Taubah Abu Lubabah. Sebelah tiang Taubah tu tiang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tiang Abu Lubabah tu dia tambat diri dia, dan dia kata aku takkan makan, takkan minum, dan aku takkan buka melainkan lihajatin, untuk aku solat, untuk qada hajat, ikat balik. Anak dia duk main buka, nak semayang buka, lepas semayang ikat balik. Selagi Allah tidak menerima taubat aku, selagi Allah tidak bebaskan aku kerana aku langgar, aku buat benda besar ni, aku pergi buat syarat macam ni, aku telah bocor rahsia Nabi SAW. Aku tak patut habaq lagu tu. Nabi tak suruh aku pergi habaq kata nak bunuh pun. Aku lebih daripada Nabi, pandai-pandai pergi habaq kata Nabi nak bunuh. Jadi masalah, dia rasa bersalah dengan Nabi SAW. Dia ikat diri dia 6 hari 6 malam. Sampai sahabat tengok dia pun sedih, dah lembek dah Abu Lubabah ni. Tiba-tiba tuan-tuan, waktu sahur Nabi gelak, Nabi ketawa. Isteri Nabi Ummu Salamah di rumah dia, dia tanya Nabi, apakah yang menyebabkan engkau ketawa ya Rasulullah? Allah telah menerima taubat Abu Lubabah. Terus isteri Nabi kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak aku pergi habaq dekat dia? Terus isteri Nabi pergi buka. Nabi kata masyiti, hang suka hang pergi. Dia pun pergi dekat tingkat rumah, terus dia habaq. Abu Lubabah, Allah telah menerima taubat kamu. Sahabat-sahabat terpa main nak buka ikatan dia ni 6 hari 6 malam. Dia kata hampa tuan-tuan gagah nak buka. Selagi Nabi tak main buka, aku tak percaya kata Allah terima taubat aku. Dia waktu sahur, waktu solat subuh Nabi main. Bila Nabi main, Nabi baca ayat Quran dekat telinga dia, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nabi main baca satu ayat dekat dia, dan sebahagian yang
lain mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur aduk amal kebaikan mereka dengan amal yang buruk. Abu Lubabah ni, Sayyidina Abu Lubabah, orang terawal masuk Islam. Dia ada dalam perjanjian Aqabah yang kedua dengan Nabi di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Dia orang saleh, orang yang baik, tapi dia ada buat salah dengan Nabi. Maka Allah kata ada orang buat baik, ada orang buat jahat. Dia campur sekali dosa dia. Ni main dengar kuliah, sagi balik lagi naik atas kereta dengar lagu pula. Dengar radio pula, dengar TV pula, tengok drama pula, besok puasa pula. Betul tak? Daripada dengar radio, baik dengar bini belecak, lagi bagus. Kerana bini belecak menginsafkan. Kau dengar radio barangkali melalaikan. Faham? Faham? Hati-hati. Duk hengguk-hengguk dah, maklum duk tengok. Kalau takut saya pergi teman hantar balik. Saya pergi dengan Tok Imam. Saya pergi Tok Imam. Pak Long kata naya ustaz buat gini kat saya. Maklum tu cengeng ustaz. Suk pakai sok tak makan apalah saya. Mereka yang campur adukkan amal kebaikan dengan amal kejahatan mereka, amal buruk mereka, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, turun je ayat tu, seronok Abu Lubabah. Nabi yang buka. Nak habaq kata apa tuan-tuan? Sahabat Nabi kalau buat salah, mereka ni cukup cepat untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Baik, nak bertaubat ni tuan-tuan, lengoh lah dengar kuliah ustaz. Benda baik memang lengoh. Masa tuan-tuan duk tunggu di bazar Ramadan petang tadi, duk naik motor ronda tak tahu nak buat apa, 2 jam 3 jam, haram tak lengoh pun. Main WhatsApp 3-4 jam tak lengoh. Dengar kuliah 40 minit lengoh. Tu tanda apa tuan-tuan? Tanda Tuhan nak bagi pahala kat kita. Memang buat benda baik ni dia lengoh sikit. Ketahuilah lengoh tu akan hilang bila tuan-tuan bangkit, pahala kekal sampai hari akhirat insya-Allah. Sagi bangkit hilang lengoh tu. Saya ada kerusi mahal. Si mahal. Tapi rasa macam lembek lah. Hak rasmi tu kot berat kalau gua benar lah. Rasa macam terlekok lah, terkelom dah tengah ni. Tak dan kita nak try, dia try dulu. Dia abang kata nak kutip derma untuk ustaz-ustaz, dia try dulu. Tapi dah nama dia apa dalam jadual juga, boleh doh lah. Baik, pertama nak bertaubat, dia kena berhenti daripada buat maksiat. Ni orang nak taubat bulan puasa ni, kita masuk fasa kedua ni, nak taubat. Tadi mukadimah baru, ni baru point. Lagi tak bawa keluar cincin gelang, apa tunggu. Bangkit seorang kutip gelang lah ni. Tahu tunggu malam lagi lah, bahong lah. Bangkit lah ni juga buat tabung kutip. Lagi tak dapat, besok malam kau tak ni Tok Imam, padam lampu suruh mayat atas kubur. Orang nak buat masjid pun duk fikir, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Terus ada fikir panjang. Semua nak mati. Bagi Allah ganda, Allah balas balik di akhirat, bukan hilang. Pertama, berhenti buat jahat. Satu. Yang kedua, orang nak bertaubat, dia kena menyesal dengan perbuatan yang dia telah lakukan. Menyesal lah, duk minum ketong. Bukan takat ketong, bubuh begon. Arak dan benda yang memabukkan itu najis. Najis. Orang minum arak, minum najis. Orang yang minum ketum, bubuh bahan macam-macam sampai mabuk, itu najis. Lepas tu orang dadah, orang panggil najis dadah. Orang tak panggil roti dadah, vitamin dadah, ubat dadah, najis. Itu bahasa baku najis. Bahasa kampung dia panggil tai. Tak? Jadi semua tu najis. Menyesal, tak mau buat dah. Bila tengok arak lah, tak mau, menyesal. Yang ketiga, dia kena berazam tak mau ulang balik. Besok tengok member hantar balik, tak. Aku memang bertekad aku tak nak balik. Yang keempat, kalau ada kaitan dengan manusia, pulangkan balik. Ni nombor 4 taubat. Kalau ambil motor orang dulu, habis curi, kena pulangkan balik. Kalau habis curi tanah orang, hang silap tukar nama apa dulu ni, rampas harta anak yatim dan sebagainya, balik. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Allah kata hangpa jangan duk menterkedarah anak-anak harta anak yatim, duk masuk harta depa lah harta hangpa menterkedarah harta depa. Allah pesan dah, jangan duk buat. Kalau ada buat, pulang balik. Jangan buat main. Baik, kisah pasal orang taubat. Nabi kata apa? Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh. Hei manusia, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah
dan hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dan minta ampun pada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'atan marratin. Nabi kata, aku ni sehari 100 kali aku minta ampun pada Allah. Dalam sehari aku bertaubat pada Allah 100 kali. Nabi abang, wahai manusia, bertaubatlah kamu pada Allah. Wahai manusia, istighfarlah kamu kepada Allah. Guru kita, guru yang mulia, Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, yang diuji oleh Allah dengan stroke kali yang ketiga. Makin baiklah alhamdulillah, tapi masih lemah. Dia pesan lama dah dulu, masa dia pergi ziarah kami di Syria dulu, dia dah ajak dah satu zikir sebelum kita nak buka puasa. Waktu tu mustajab, minta doa, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir liya dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Wahai Tuhan yang maha agung, Engkau Tuhan aku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ampunkan dosa aku yang besar ini, wahai Tuhan yang maha agung. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang maha agung seperti Engkau, yang boleh mengampunkan dosa yang besar ini. Tak ada Tuhan lain dah, Engkau lah ya Allah. Ni sebelum buka puasa. Dan dia ajak kita kena perbanyakkan 2 benda, 4 benda sebelum kita buka puasa. Okey, 2 benda kita kena buat untuk dapat redha Allah. 2 benda lagi kita buat kerana kita memerlukan. Pertama, mengucap. Ni start pada pukul 6 tu nak sampai ke 7, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ikut amai. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ni 2 benda ni kalau kita buat, Allah redha. Okey, Allah redha. 2 lagi kita perlukan. Apa dia? As'alukal jannah. Sebut. Wa a'udzu bika minan nar. Zikir yang ni sebelum buka puasa. Panggil anak-anak menantu duk, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah. As'aluka, aku minta pada Engkau ya Allah, al jannata, syurga. Wa a'udzu bika minan nar, aku minta Engkau lindungkan aku daripada api neraka. Tambah sikit lagi, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikir yang ni dalam bulan Ramadan. Boleh lah? Sikit lagi tuan-tuan. Lepas tak boleh lama dengan ustaz. Saya lagi nak pergi makan apa? Somtam bawa dah. Kalut. Bak tu ramai. Somtam. Menega apa somtam bulan puasa ni, tak sikit perut. Baik. Nabi SAW kata dalam satu hadis, pesanan tak akhir malam ni, panjang umur jumpa pula. Tak panjang umur, inilah kuliah tak akhir saya. Nabi kata apa? Tak panjang umur, takat ni lah kuliah saya. Atau tuan-tuan lah tak akhir dengar kuliah saya. Saya main, saya dengar tuan-tuan, Palung tu mati dah. Hak mana? Hak bini dia tak bagi duit malam tu. Atuk mati awal, kedekut, mati pun tak apa. Nabi kata apa? Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari naik daripada barat, Allah terima taubat dia. Jadi luah lagi tempoh bertaubat ni. Ambillah peluang. Kerana kematian itu mengejut. Dia akan mainlah hidup kita secara mengejut. Mau tak mau mati. Jadi sama-samalah kita bertaubat, perbanyakkan bacaan Al-Quran dan amalan sunnah yang Nabi buat dengan Jibril alaihi salam. Tadarus. Tadarus ni apa? Kita baca orang dengar dan orang semak, itu tadarus. Kalau baca seorang-seorang, itu tilawah. Tadarus, kita baca orang semak. Tapi kalau buka Quran lena, itu semak. Ni bukan semak, ni memang semak. Eja sama, bunyi lain. Okey. Baca Quran orang tegak. Ni sunnah Nabi bulan puasa. Buat tadarus.
Ni duk abang iklan tadarus, duk tani seorang, tanu seorang, tan kuala ikan seorang, duk bilang buat ikan tinggal 7 ekor. Duk tani seorang, duk tunggu tani seorang tak. Cari 2 orang, 3 orang, aku baca hang dengar. Alladzina yu'minun, alladzina yu'minuna, yu'minuna, hamzah bukan huruf qalqalah cik oi. Baik. Alladzina yu'minuna. Umai khotam panjang ni. Time dia baca kita rambah. Time kita baca buat sorok khotam tu. Wa idh qala, wa idh qala, wa idh qala, wa idh qala, bukan wa idh qala. Dengan tadarus. Faham? Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, bukan an'amta. Ni ana camca muka enta. An'amta, ta tu berbaris fathah, tak bunyi angin. Kalau ta tu sukun baru bunyi. Faham? Ja'at, baru bunyi. Faham? Atat, baru bunyi. Ni dak an'amta alaihim, ni duk ce ana ca muka enta lagi. Ni nampak ngaji. Ana dengar dalam kaset lagu tu. Tak boleh, kena berguru. In kuntum ta'malun, ni nampak aku hantar kau ni ca sedah, kau ni ca sedah. Quran kena mengaji cik, jangan dia buat main-main. Dia bukan seorang abang, dia kalam daripada Allah, wajib belajar, wajib betulkan. Kecuali dah belajar tak mampu juga, Allah bagi 2 pahala. Pasal apa? Dah puluh dah lidah duduk lagu tu, nak buat macam mana? Yang penting mengaji. Penting mengaji, insya-Allah Quran ni. Kalau cerita panjang lagi tak masuk dah ustaz. Dia buat tak pakai tak ada makan apa malam ni, ceklat angin. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tu kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua terselamat daripada dikurung pakai gelang, duduk di rumah melengung tak boleh raya. Na'udzubillah. Musim pi 2 hari lagi kena pakai gelang. Orang duduk takbir raya, kita dalam rumah ya. Kesian. Harap-harap sihat belakalah kita ni. Allah pelihara kita daripada segala penyakit. Bukan takat Covid ya, semua penyakit Allah bebaskan kita. Dan kita yang lebih penting lagi, hati kita tak sakit, kita dapat menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Makasih pada muslimat yang telah sudi untuk menyumbang untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Maka malanglah bagi muslimat yang kedekut. Ya Allah, panjangkanlah umur makcik kami yang dah pegang gelang mah dia tadi. Dia nak bagi dah, dia nak bagi dah dekat masjid kami. Berkatilah dia, rezekikan dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, kalau makcik tu kedekut, ya Allah, bukakan pintu hati dia. Besok pagi dia derma insya-Allah. Insya-Allah. Mai esok petang, esok saya ronda. Kalau tak ada lagi cermin tu, siap saya pergi rumah seorang-seorang kutip. Lama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Aswan Nasr. Dan malam esok kita tak ada tazkirah, jadi kita semua